Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Rancangan ini namanya Pantau Agenda Reformasi. Tapi hari ini adalah 1 Syawal. Lantas cerita mengenai Lebaran membawa kisah kepada anda yang menonton pada hari ini di petang Syawal yang pertama ini. Dan sejak awal hari ini kami membawakan dan juga mengumpulkan ucapan, cerita dan kisah sambutan Hari Raya Aidilfitri dari seluruh dunia kami bawakan. Dan untuk jam ini saya ingin bersama dan juga mendapatkan perkembangan dan juga cerita bagaimana sambutan hari Lebaran yang pertama ini dari Tanah Suci Mekah. Dan kita umum mengetahui bahawa sambutan dan juga ibadah umrah yang dilakukan khususnya di 10 malam terakhir di Mekah Al-Mukarramah pada tempoh hari begitu sesak dan juga berada dalam kapasiti yang cukup luar biasa. Justru saya ingin mendapatkan pandangan dan juga mendapatkan cerita daripada pengurus operasi Tanah Suci, Dr. Syed Syafiq Syed Azhar yang berlintas langsung bersama kami langsung dari Mekah bersama dengan rakan-rakan yang lain juga di sana. Syafiq, kiranya sekarang dah tengah hari di Mekah kalau tidak silap saya. Tapi difahamkan juga Syafiq walaupun lama bekerja dan juga menetap di Arab Saudi, tapi hari ini membawa kemeriahan dan juga mood suasana Malaysia menyambut Syawal seperti di Malaysia tapi di Tanah Suci Mekah. Cuba ceritakan Syafiq bagaimana. Selamat Hari Raya terlebih dahulu. Betul. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya daripada Mekah Al-Mukarramah. So kita sekarang ni jam 12 tengah hari lah di Malaysia, dah pukul 5:02 tengah petang kan. So alhamdulillah hari ni saya mau kelainan. Sebelum ni saya buat pakai raya, kita pakai baju jubah, jubah putih. So hari ni saya bawakan kemeriahan ataupun suasana vibe raya daripada Malaysia tu kita dengan samping sekali untuk raya di Mekah Al-Mukarramah. Begitu. Dan juga kita hari ni macam-macam ada makanan lagi dekat Malaysia. Kita buat, ada kita masak rendang ayam, ada rendang daging, pulut kuning, semua adalah. Dan kita bermula pagi tadi di Tanah Suci ni dengan solat raya ni bermula pada 6.15 pagi. Okey. Sudah beramai-ramai kita pergi untuk solat raya. Lepas tu kita di sini kemeriahan yang lebih dampak banyak di dalam bulan Ramadan berbanding kepada Syawal ni sebenarnya. Jadi orang Arab ni di sini bila dah habis solat raya tu dia orang balik masing-masing lah. Dia tiada tradisi untuk kunjung-mengunjung macam di Malaysia. Tetapi di Malaysia kita ada kunjung-mengunjung, kita pergi makan-makan. Dan di situ Syafiq bawakan vibe tu juga. Kita buat makanan raya, kita jemput siapa yang ada di Mekah ni untuk beraya bersama Syafiq di sini di Mekah Al-Mukarramah ni. Syafiq, saya melihat satu paparan perkongsian Syafiq di media sosial di mana Clock Tower pada malam 1 Syawal malam tadi begitu cantik, berhias indah. Mungkin dapat ceritakan bagaimana sambutan versi Arab Saudi di Tanah Suci Mekah sebelum dan juga ketika Lebaran ini. Okey, sambutan di sini sebenarnya kemeriahan lebih kita nampak lebih meriah dengan perhiasannya, dengan lampunya semua pada Ramadan. Bermula dengan 1 Ramadan sehinggalah 30 Ramadan. Dan di sini di Clock Tower kalau tengok perkongsian saya, dia akan pancarkan apabila menjelang 1 Syawal, dia pancarkan laser dan bersama dengan warna lampu-lampu macam-macam dan nampak cantik lah. 1 Mekah kita tahu dah itu adalah menandakan bermulanya bulan yang baru iaitu 1 Syawal, iaitu Hari Raya Aidilfitri di sini. Dan Hari Raya Aidilfitri di sini sambutan dia ramai pada waktu solat Aidilfitri itu sahaja. Dan selepas habis solat Aidilfitri, masing-masing balik dan masing-masing berkunjung-mengunjung dan diorang tak ada macam kita nak pergi beraya rumah warni tak ada dah. Dekat sini. Tapi kita ni masih utuh lagi, baju pun masih ada, samping masih ada sebab nak adakan vibe tu. Macam tu. Dan Syafiq, bagaimana dapat ceritakan bagaimana komuniti Malaysia khususnya di Mekah pada ketika ini, dan sebab itu Syafiq merasakan penting bahawa membawakan vibe Malaysia itu ketika sambutan Lebaran di Tanah Suci Mekah. Saya pasti saudara mara pun ada masih lagi yang berada di Mekah kalau saya sendiri, dan juga bagaimana jemaah-jemaah umrah Malaysia khususnya, kerana ramai yang mengejar 10 malam terakhir itu. Tapi apabila 1 Syawal, bagaimana ceritanya pula?
Alhamdulillah tahun ni saya dapat, dengan izin Allah, dapat bawa semua family saya dan juga pakcik makcik semua ada di sini juga, dan saya di belakang saya ni juga kita berkongsi juga kegembiraan bersama pelajar-pelajar Universiti Madinah yang datang beraya ke rumah saya di Mekah. Okey. So jadi kemeriahan di sini sangat best, dan juga kepada mereka yang berada di sini di satu Syawal ni adalah mereka yang sentiasa bersama dengan kita, komuniti yang best, komuniti yang untuk memeriahkan suasana Lebaran di Tanah Suci ni. Syafiq, mungkin dapat ceritakan, kerana kita masih lagi tempoh kurang 24 jam meninggalkan Ramadan dan sudah pasti mereka jutaan umat Islam merebut peluang pahala keberkatan Ramadan itu untuk menunaikan umrah khususnya di Tanah Suci Mekah, dan saya kira kemuncaknya pada malam mungkin ada masalah audio. Kalau Syafiq dapat dengar saya? Saya tak dapat dengar. Okey, kalau kita dapat hubungi semula, kita akan cuba hubungi semula kerana Dr. Syed Syafiq merupakan pengurus operasi di Tanah Suci Mekah, dan beliau berceritakan sebentar tadi bagaimanakah sambutan Hari Raya Aidilfitri yang berlangsung di Mekah, dan saya sebenarnya ingin bawakan bagaimanakah kesinambungan dan juga bagaimanakah berbeza dan juga hebatnya sambutan khususnya di 10 malam terakhir Ramadan di Tanah Suci Mekah baru-baru ini, di mana kalau dilihat dan juga dipaparkan di media sosial khususnya dan juga dipaparkan di media-media utama, di mana pada malam 27 Ramadan yang lepas Tanah Suci Mekah dilimpahi oleh umat dari seluruh dunia untuk menunaikan umrah. Pada ketika itu difahamkan sekitar 3 juta manusia yang memenuhi Tanah Suci Mekah pada ketika itu. Kami cuba mendapatkan semula Dr. Syed Syafiq sebentar lagi kalau ada, tapi mungkin kita dapatkan semula beliau. Tapi sebelum tu kita berhenti rehat seketika dahulu dan kita dengarkan ucapan salam perantauan yang dihantarkan kepada kami di Lebaran awal ini. Kami mahasiswa Perak Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum tayyibin. Kami dari Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Pretoria mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, we are the signers from Virginia. We would like to wish our sisters, family and all our friends and everyone in Malaysia Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum. Itu dia salam perantauan. Mungkin kalau di United States ataupun di Amerika Syarikat itu mungkin mereka baru sahaja membuat persiapan untuk menyambut pagi Lebaran di sana, tapi itu juga yang melihatkan dan juga kita ingin menyatukan ucapan-ucapan Hari Raya dan juga sambutan Hari Raya di seluruh dunia. Sebentar tadi saya bersama dengan Dr. Syed Syafiq yang berlintas langsung dari Tanah Suci Mekah. Tapi ingin saya bawakan sekarang ini juga, kita bergabung bersama dengan rakyat Malaysia yang kini berada di Istanbul. Saya ingin bersama dengan saudara Ahmad Izzat Abdul Karim, merupakan graduan ijazah sarjana muda di Bahasa di sana. Saya susah untuk menyebut nama universiti Izzat. Izzat, mungkin dapat ceritakan. Saya difahamkan Izzat berkesempatan untuk menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri di Hagia Sophia. Dan saya kira itu satu pengalaman yang cukup menarik sekali. Bagaimana sambutan Hari Raya di Istanbul pada ketika ini? Cuacanya bagaimana sekarang, Izzat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya by Ramadan Sekutul Olsun. Ya betul, saya dan kawan-kawan sempat solat raya di Hagia Sophia pagi tadi. Kami bertolak seawal jam 5.30 pagi untuk untuk solat dalam Masjid Hagia Sophia. Tapi malangnya kami tak sempat kerana pintu masjid telah tutup. So kami tetap solat di Hagia Sophia tapi di pekarangan luar masjid. Ya, dan sambutannya sangat-sangat meriah dengan warga Turki dan warga asing itu sendiri. Izzat solat sunat Aidilfitri di tempat tumpuan pelancong yang antara paling popular di dunia, dan sudah pasti yang berada di situ bukan sahaja warga Turki tapi juga warga umat Islam dari seluruh dunia. Bagaimana Izzat melihat kepelbagaian itu? Saya melihat mereka berkumpul ramai-ramai, kami semua berkumpul ramai, tak kira apa bangsa, atas satu agama, kami berkumpul satu sama lain dan kami bertegur pada ketika itu selepas solat raya, dan kami nampak sangat-sangatlah meriah pada ketika itu apabila kita dapat berkumpul sama-sama. Izzat, ada tak rakan-rakan rakyat Malaysia, pelajar-pelajar di sana yang berkumpul masak juadah Malaysia? Kerana Dr. Syafiq tadi di Mekah memang dia berkenduri untuk mewujudkan vibe Malaysia itu. Tapi kalau di Istanbul, Izzat bersama rakan-rakan, apa ceritanya? Adakah cukup dengan shawarma dan juga hidangan yang ada di Istanbul atau bagaimana? Ya, semestinya tidak, sebab saya memang sangat-sangat rindu makanan-makanan dan juadah-juadah raya di Malaysia. Terutama sekali ketupat, rendang apa semua tu. Tapi kami bernasib baik sebab pada petang ini kami akan berkunjung ke rumah seorang ustaz dari Singapura. Dia akan adakan open house pada raya pertama. So harapannya sepatutnya adalah makanan hidangan juadah raya seperti di Malaysia. Harapnya petang karang, mungkin dalam masa 1 jam atau 2 jam lagi. Izzat, saya ingin bawakan semula Dr. Syed Syafiq langsung dari Mekah. Assalamualaikum Dr. Syed. Kalau sudah bersama dengan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf terputus tadi tengah seronok bercerita tadi. Dr. Syed, tadi saya tanyakan Izzat tadi daripada Istanbul, dia kata tak sempatlah nak masak sendiri kerana ramai student. Tapi kelebihan juga yang ada kepada Dr. Syed berada di Mekah kerana komuniti dan juga Malaysia diaspora itu ataupun diaspora Nusantara tu ramai, bahan-bahan pun senang untuk dapatkannya. Bagaimana itu menjadi satu kelainan dan juga satu kelebihan kepada mereka yang bermaslahatin dan juga berkhidmat dan juga mempunyai yang berada di Mekah ketika ini. Bukan sahaja Malaysia tetapi seluruh Nusantara itu bersaudara, dan juga mungkin ini juga peluang yang terbaik untuk berkunjung antara satu sama lain. Ya, betul-betul. Di sini walaupun di Mekah tapi alhamdulillah untuk kita memasak ataupun nak rindu makanan juadah Malaysia tu masih boleh lagi lah untuk kita masak, dan bahan-bahan dia masih ada ya dekat sini, tapi harga dia agak keras di situlah. Ya. So jadi alhamdulillah, so dengan adanya walaupun di Mekah adanya store-store ataupun kedai-kedai Asia, dia sebenarnya dapat menyatukan semula. Walaupun kita berada di mana-mana pun, kita masih ada dan mengingati dengan Malaysia itu, tanah air kita tu, dengan juadahnya, dengan komuniti kita di sini, dengan orang kata kemeriahannya. Kita boleh bawa balik kemeriahan tu walaupun kita berjauhan dengan tanah tumpahnya darah air gitu kan. So jadi seronoklah di sini, tak adalah rasa macam kita ralat sangat kan. Alhamdulillah lah. Saya sempat juga tengok tadi yang di Turki tadi makan shawarma aja ya. InsyaAllah kalau dekat tu kita boleh bagi dah tu. Kita boleh berkongsi. Izzat, mungkin dapat ceritakan Izzat. Kadang-kadang apabila kita berada di luar negara, di situlah kerana Aidilfitri ini mengenai silaturahim, ukhuwah dan sebagainya. Bagaimana Aidilfitri ini sebenarnya adalah platform terbaik untuk menyatukan semula masyarakat. Bila kita berada di luar negara, kita rindu kampung halaman, kawan-kawan kita telah menjadi saudara terapat kita sendiri. Bagaimana cerita di Istanbul? Yalah.
kita student Malaysia ni berada di jauh dari Malaysia. So kita berkumpul sama-sama kita untuk menghidupkan balik vibe raya bersama-sama kita dengan buat rewang kan, dengan persediaan untuk jamuan raya. So buat perjumpaan pada raya pertama dan ataupun join program-program yang diadakan oleh Konsulat Jeneral ataupun kedutaan Malaysia di Istanbul macam tu lah. Izzat, berapa ramai komuniti Malaysia ataupun Nusantara khususnya? Tadi Izzat kata, yelah tak dapat nak makan lemang ketupat, mungkin petang ni berkunjung ke rumah ustaz dari Singapura. Berapa ramai komuniti Nusantara ini antara Malaysia, Indonesia, Singapura yang berada di Istanbul, dan juga bagaimana rapatnya hubungan silaturahim tu? Kira-kira anggarannya student Malaysia di sini adalah di Istanbul sahaja seramai 60 orang ke 80 orang. Okey, ramai juga kat situ. Jadi ya betul. Kalau student Indonesia memang sangat-sangat ramai, tak terkira. Dan kalau pelajar Singapura pula mungkin dalam 20 ke 40 orang. 20 ke 30 orang, tak ramai sangat. Adakah semuanya saling mengunjungi antara satu sama lain ataupun bagaimana? Atau masih lagi tertakluk kepada negara-negara tertentu? Tidak. Contohnya sebelum ni pada bulan Ramadan kami selalu adakan majlis bacaan hadis 40 dan iftar bersama pada tiap-tiap minggu pada hari Khamis di rumah ustaz yang sama. So daripada situ kami selalu berkumpul dan selalu berjumpa, dan connection kami terlalu kuat dah. Terlalu kuat apabila kami selalu pergi bersama program tu. Izzat, mungkin dapat ceritakan, kalau di Turki itu, ini adalah negara majoriti Islam, tapi dalam masa yang sama, cara dan juga tradisi sambutan Aidilfitri itu mungkin jauh berbeza dengan negara kita khususnya. Apa yang kita dapat fahami kemeriahan dan juga cara mereka yang cukup berbeza dengan kita di Nusantara ataupun di Malaysia khususnya? Bagaimana mereka menyambut Aidilfitri itu kalau dalam konsep dan juga trend atau caranya di Turki? Ya, Zul. Di sini saya dapat lihat berbeza, sangat-sangatlah berbeza dari sudut mereka, cara mereka merayakan perayaan Raya Aidilfitri. So macam dekat sini mereka seolah-olah melupakan persingkataan yang lama. Apabila datangnya hari raya Aidilfitri ni, mereka berjumpa sama-sama, mereka berpeluk, bersembang sama. Maknanya yang bergaduh sebelum ni semua bersatu. Yang mana pernah bergaduh. Maknanya memang mereka pada hari raya ni adalah hari penyatuan untuk mereka. Okey, Syafiq, mungkin kalau masih lagi bersama kami, mungkin saya nak imbau semula. Kerana tadi kita terputus, saya tanya cerita pasal kapasiti dan juga jumlah jemaah yang begitu tinggi, khususnya pada 10 malam terakhir menunaikan umrah tempoh hari, malam ke-27. Hampir mencecah 3 juta orang. Bagi Syafiq sendiri, bagaimana melihat bahawa Ramadan kali ini, apa yang paling berbekas sekali dalam memori dan juga apa yang cukup luar biasa Ramadan tahun ini di Tanah Suci Mekah? Kan pengalaman yang memang tak akan dapat di mana-mana sahaja di dalam dunia, di mana seluruh dunia datang ke Tanah Suci untuk meraihkan ataupun menyambut 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, dan juga beberapa ramai juga yang telah berada di sini untuk especially malam 27 tu, di mana kita kemuncak kepada seluruh umat Islam yang kita nak merebut 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi di Mekah sendiri, di situ hampir kepada 3 juta orang lah kita tengok, terlampau ramai sangat di sini. Dan dia sangatlah orang kata mujahadah tu sangat ekstra dekat sini, ataupun orang kita nampak semangat untuk beribadah dan merebut 100,000 pahala, dan juga 10 malam terakhir Ramadan di mana malam Lailatul Qadar tu, di situlah kita akan nampak
betapa ya Allah, itulah yang tak dapat saya lupakan. Rasa sayu di hati pun ada. Kalau kat tempat lain kita tak nampak, di mana berapa ramai orang datang, berjuta datang, berpusu-pusu datang untuk melakukan ibadah dan juga merebut pahala yang tak ada tempat lain. Offer pahala sebanyak itulah. Jadi Masya Allah, itu yang tidak dapat dilupakan, especially pada malam 27. Saf pun sampai 5 km panjang dia saf kat sini. Saf sampai 5 km? Betul, sangat panjang kat sini. Syafiq, bagaimana sebenarnya sudah pasti kita dalam benda kita menyebut mengenai kemeriahan dan juga keseronokan kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, sudah pasti kita sayu untuk meninggalkan pergi bulan Ramadan yang penuh dengan berkahnya. Dan pastinya saya pasti masih lagi ramai rakyat Malaysia yang menunaikan umrah pada ketika ini. Bagaimana trendnya, Syafiq? Adakah mereka berhari raya di Mekah ataupun 1 Syawal tu malam tu mungkin dah balik pulang ke Malaysia? Bagaimana kalau kita dapat fahami? Okey, kita nampak dah trend pada setiap tahun lah saya nampak trend ya, majoriti mereka jemaah-jemaah akan datang pada untuk berpuasa. Ada yang datang sebulan, ada yang datang hanya untuk 10 malam terakhir sahaja. And then after that, selepas malam yang ke-29, mereka akan pulang ke tanah air untuk menyambut Aidilfitri. Kebanyakannya begitulah. Hanya segerintir sahaja yang meneruskan sampai raya ke sini lah. Sebab mereka tak merasai suasana Ramadan di sini. Dan juga yang keduanya, 10 malam terakhir di sini di mana kita akan ada solat tarawihnya 10 rakaat. Lepas tu kita ada qiyam mulai pula. Kita akan rehat dan ada qiyam mulai pula sehingga pukul 3 pagi. Dengan bacaan doa kunut daripada Imam Mekah kita, ya. Raman sudah yang sangat-sangat merdu sehingga kita rasa sebab menitis air mata tu merasai di sini betapa orang kata kita ni seorang insan pendosa, di mana kita berada di bulan yang mulia ni merebut apa sahaja yang Allah bagi di bulan puasa ni, keberkatan, pahalanya lagi-lagi 100,000 di tanah suci Mekah ni. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Pantau Agenda Reformasi versi Lebaran Awani di hari raya pertama ini. Sekian saja kami untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Hai, saya Ahmad Syarikal bin Ahmad Zaki, pelajar Wolverhampton State Medical University, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada mak ayah dan adik saya yang berada di Malaysia dan juga abang saya yang berada di Poland sekarang. Selamat Raya. Hai, nama saya Muhammad Ahmad Amsyah dan saya juga pelajar Wolverhampton State Medical University. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada mama ipapa saya yang berada di Malaysia dan juga abang saya yang sedang belajar di Ireland. Kalaulah ingin memberi sumbangan Hari Raya, berilah bagi. Hai, saya Syakil. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada ibu, bapa, bawa and all my family members. And with the Lord. Hai, nama saya Muhammad Mufaris bin Muhammad Rafiq. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada kedua ibu bapa saya, saudara mara saya yang berada di Shah Alam, Selangor dan juga Kota Baru, Kelantan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.